Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jadi kita nak bincang sikit hari ni tentang mengkaji zikir hu dah. Mengkaji zikir hu. Antara lafaz zikir yang cipta selepas wafatnya Rasulullah SAW ialah hu, zikir hu dah. Mereka yang berzikir dengan lafaz ini berhujah bahawa ia bukan untuk orang awam, tapi hanya untuk orang yang telah mencapai tingkatan yang khusus atau maqam yang tinggi. Orang sudah berada pada tahap ini, apabila dia berzikir, tiada yang wujud dalam fikirannya kecuali Allah sahaja, kata mereka lah dah. Maka dia tidak perlu berzikir dengan lafaz Allah, sebaliknya cukuplah dengan lafaz hu, yang maksud dia. Di sini merujuk pada Allah SWT lah, kata mereka dah. Ada juga yang berhujah bahawa jika seorang itu berzikir la ilaha illallah lalu dia mati tanpa sempat menghabiskan lafaz tersebut, maka ia menjadi mudarat bagi dirinya dah. Contohnya la ilaha illallah, mati dah, tak ada Allah sebut dah. Maka kata mudarat bagi dirinya. Misalnya apabila seorang itu sedang berzikir kalimah di atas yang maksudnya tidak ada Tuhan, la ilaha, lalu dia mati tidak ada Tuhan melainkan, ataupun la ilaha illallah, lalu dia mati atau tidak ada Tuhan melainkan al saja, lalu dia mati, maka itu menjadi mudarat baginya kerana dia mati dari keadaan munafik ke Allah sebagai Tuhannya. Tujuh mereka lah dah baik sebut hu lengkah dah. Berbeza dengan orang berzikir hu saja. Jika dia tiba-tiba mati, maka ia tidak memberikan mudarat, kerana hu yang dimaksudkan ialah Allah. Tu kata mereka lah. Hujah di atas dapat dikaji dan jawab sebagai berikut. Pertama, mereka yang membahagikan seseorang kepada beberapa tingkatan atau maqam seperti awam, orang awal, khusus dah, atau apa-apa lain seumpamanya berdalil dengan firman Allah SWT. Walikullin darajatun mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin 'amma ya'malun. Dan bagi setiap orang beberapa darjat disebabkan apa yang mereka amalkan, dan tidaklah Tuhan kamu lalai daripada apa yang mereka amalkan. Surah An-Na'am ayat surah ke-6 ayat 132. Dalil ini dijawab, kita jawab baliklah, bahawa yang membahagikan dan meletakkan seorang itu kepada berapa darjat ialah Allah Azza wa Jalla. Dan bukannya orang beramal maupun tuan guru atau mursyidnya, pembimbingnya dah, atau siapa-siapa lah, anak murid kepada tok guru, kita tak tahu dah. Walaupun tanda-tanda tu ada, tapi hakikatnya sebenarnya kita tak tahu. Betul kalau gitu di sisi Allah SWT betul-betul mulia, wali Allah sungguh atau tidak, kita tak tahu dah. Sahabat-sahabat nak mati syahid tu, pergi mati syahid pun, orang pakat puja orang mati syahid lah dah. Berani dia macam-macam dah. Tiba-tiba Nabi kata dia ahli neraka dah. Di mata sahabat tak ada lah orang yang berani dah. Jual je dah, ikhlasnya dah. Tapi Nabi kata ahli neraka. Tiba-tiba cek-cek dia mati bunuh diri dah. Ada orang katanya nampak je tusuk pedang dah. Dia tak tahan mati tu, dia bertusuk pedang dah. Jadi benda gitu payah kita nak. Kadang-kadang orang tuju pakai serban dengan nampak zikirnya macam-macam dah. Nampak soleh je dah. Di mata kita anak murid ke dah, ataupun orang-orang itulah, di mata kita semua ni nak. Tapi hakikat di sisi Allah, Allah saja tahu. Kita tahu mana dia wali Allah tidak. Kadang-kadang setengah orang tu dia kata dia kena hormat kubur tok wali dah, kubur tok alim, tok guru dah, kubur kapun tok hormat pun tak apa dah, duduk pun tak apa. Anggap dia dah tok guru yang kena hormat. Benda-benda ni fitnah, tipu dari syaitan dah. Okey. Jadi dia kata dalam tarekat-tarekat sufi, guru yang membimbing disebut sebagai mursyid lah. Ini kami guru mursyid lah. Guru yang beri petunjuk. Nak tentu dia ni ahli syurga neraka, kau ini soleh, wali ke apa, secara pasti tak boleh lah. Ini dapat difahami pada rangkap kedua ayat, dan tidaklah Tuhan kamu lalai daripada apa yang mereka amalkan. Maksudnya Allah sentiasa tahu amalan setiap orang dan akan meletakkan orang itu pada darjat tertentu sesuai dengan amal yang dia kerjakan masing-masing. Jadi Allah tahu dah. Kadang amalan hati tak payah lagi dah. Kadang-kadang dia orang kapur biasa dah, nampak tidak lebah mana, tak pakai serban dah, tak panggil habib pun dah. Tapi dia ikhlas dengan Allah SWT, dengan daripada ustaz tu, tengok darjat dia tinggi lagi daripada ustaz. Mana tahu dah. Gitulah kita payah dah. Ada isu-isu macam alah skandal set. Guru pondok pada sekolah tahfiz pada macam-macam lah, yang merosak mencalahkan Islam lah kita kira dah.
dengan orang mengaku pejuang ulama dengan beli masjid besar laga apa jadi fitnah pada agama. Payahlah dia kita nak pastikan ni orang itu dekat dengan Allah. Di sisi Allah lagi lah Allah. Kita tak tahu dah. Di segi zahir pun macam-macam dah peristiwa berlaku di zaman kita ni dak. Orang ada kata ke pejuang agama tiba-tiba merosakkan agama dia. Oleh kerana itu kita dapati Rasulullah SAW meskipun baginda pernah memuji beberapa orang sahabat baginda dengan puji yang berbeza-beza, tidak pernah membahagikan mereka kepada derajat-derajat berbeza-beza. Sahabat tu ada nampak sahabat kecil besar tak ada. Habis terik lah. Pembahagiannya Badar. Dah. Bi'atul Ridwan. Itulah. Hal lain kat tak ada nampak bagi ni sahabat besar sahabat kecil. Cuma dia tahu ni sahabat besar ni Khalifah Rasyidin ke apa tu kerana dekat musyarat Nabi tu je. Kerana nak kata Nabi sebut orang ni darjat tinggi tidak ada dah. Jadi sebabnya semuanya tetap berada pada derajat yang sama di bawah syariat yang satu dan sama berlaku. Sebagai contoh kita dapati sahabat yang paling banyak berkorban demi Islam dan Rasulullah, paling lama mendampingi baginda, paling banyak beramal dan yang paling menyayangi dan disayangi, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tidak berzikir dengan kalimah yang berbeza dengan orang yang baru masuk Islam pada akhir hayat Rasulullah. Tak ada. Ada riwayat Abu Bakar zikir huhu ko, Allah saja ko huhu ko, tak ada dah. Kedua, Allah Azza wa berfirman, huwa a'lam bikum idh ansha'akum minal ardi wa idh antum ajinnatun fi butun ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lam minat taqwa. Dia Allah lebih tahu tentang kalian apabila dia menjadikan kalian daripada tanah. Dan apabila kalian melalui beberapa tahap sebagai janin dalam kandungan ibu-ibu kalian. Maka janganlah kalian mensucikan diri kalian sendiri. Kerana hanya dia yang lebih tahu tentang orang bertakwa di kalangan kalian. Surah An-Najm ayat surah ke-3 ayat 32. Rasulullah SAW juga pernah bersabda yang seumpamanya. La tuzakku anfusakum Allahu a'lam bi ahlil birri minkum. Janganlah kalian mensucikan diri kalian sendiri. Allah lebih tahu orang yang lebih lazim membuat kebaikan di kalangan kalian. Allah lebih tahu. Di sisi Allah ni lain dah. Kita jangan pandai remeh orang kapur dah. Orang tua kapur nampak miskin, nampak tak hebat mana dah. Nampak tak jual Islam mana pun tak. Nampak bukan dakwah hebat dah. Tapi mungkin dia dengan batas kemampuan dia, dia besar insya-Allah. Dia pergi kunci pergi natal tu lebih ikhlas daripada kita. Nah, pergi sekolah tapi ke apa pun mungkin juga dah. Jadi ada ni sahih. Sebagai daripada hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, hadis nombor 3911, 2142. Kitab Al-Adab bab disukai menukar nama yang baik buruk, yang nama yang buruk kepada nama yang baiklah. Hadis ni kuat dah. Yang kita sucikan diri kita sendiri je. Allah tahu siapa lebih buat baik dah. Sebab itu kita ni tak boleh nak muktamad dah. Mudah-mudah orang ni dikatakan syahid dah. Kadang-kadang betul lah kita kata setengah kata dengan maksud doa. Betul juga dah situ. Tapi dengan kepastian tu tak boleh juga ni mana pun dah. Syahid hasad lebana aku ke apa dah. Dengan pasti tu payah juga dah. Allah lebih tahu dah. Tapi kita mohon lah, moga-moga dia tu dalam keadaan mati syahid ke. Jadi apa-apa pun Allah Maha tahu. Allah Maha Pengampun. Dan kita tak tahu dah. Tu poin dia tak tahu tu lah. Jangan kita muktamad. Ni mimpi pun jadi muktamad ni dan PYMT. Pelajaran yang mimpi terakhir dah. Pelajaran mimpi yang terakhir PMYT apa dah. Macam-macam. Jadi mimpi pun jadi muktamad kena percaya dah. Tak ada dah kaedah. Ni habis karo orang ni tak wali, orang ni tak guru. Dengan mudah pasti. Orang gila kat tak wali lalu dah. Jadi kita tidak mudah ganti kerja Tuhan dah. Tuhan tak beritahu pun orang ni tak wali, kita ayat dia tak wali dah. Sebenarnya semua orang Islam tu wali, cuma ada tinggi ada rendah. Dan kita tentukan tu payah. Terutama sekali kalau Allah tengok pada hati. Tak kita tahu mana hati manusia ni. Ibn Katsir rahimahullah 304 Hijrah menjelaskan maksud firman Allah Azza Jalla, maka janganlah kalian mensucikan diri kalian sendiri sebagaimana tamdahuha wa tashkuruha wa tumannu bi'amalikum, yakni memuji, mensyukuri dan berangan-angan terhadap amalan kalian. Jadi kita jangan puji, kita buat amal baik. Jangan kita terima kasih berasa agah dah. Dan berangan-angan kita ni seolah Allah terima dah amalan kita ni pejuang Islam. Orang lain ni bukan jual Islam, orang ni tak ikhlas, kita je ikhlas. Masalah tu ni.
Kita jatuh wali lah. Tafsir Quran Azim, tafsir bagi ayat 32 surah An-Najm. Maksudnya janganlah kalian memuji-muji diri sendiri, sebabnya puji dari Allah yang telah merajinkan kalian untuk beramal. Allah pilih kita untuk beramal dah. Untuk kita nampak rajin ngajar ke, rajin baca kitab ke apa ni. Tu kurnia Allah. Dah, tu pun belum tentu kalau kita tak ikhlas, Allah terima ke tak tahu amalan kita dah. Waliyazbillah lah. Janganlah kalian mensyukuri diri sendiri, sebaliknya bersyukurlah pada Allah yang telah memberi hidayah pada kalian untuk beramal dengan betul. Terima kasih Tuhan lah, bukan terima kasih diri sendiri. Oh, aku hebat dah. Janganlah kalian berangan-angan berada di darjat yang tinggi, pasti mendapat balasan syurga dah. Pasti kita ni ahli syurga dah. Janganlah kalian berangan-angan berada di darjat yang tinggi, pasti mendapat balasan syurga dan segala kurnia dalamnya. Jangan pasti dah. Sebaliknya takutlah seandainya Allah tidak terima amalan kalian kerana riak, kerana sum'ah atau bid'ah ni. Ada campur bid'ah sikit, ada tak ikhlas sikit dia. Jadi kita takut benda-benda itu merosakkan amal ibadah kita. Rujuk raja riak ialah beramal agar dipandang oleh orang lain, sementara sum'ah ialah beramal agar diperkatakan oleh orang lain dah. Boleh pakat sebut selebriti dah. Gitulah dah. Payah zaman kita ni kau mudah ni. Kau mudah jenis selebriti ni sehingga cepat mari benda-benda yang tidak ikhlas masuk dalam hati kita. Dalam konteks kajian ini, janganlah berangan-angan bahawa kalian telah berada di tingkatan yang khusus, maqam tinggi atau apa-apa lain yang seumpama sehingga dapat berzikir dengan lafaz yang berbeza daripada hak Nabi ajar. Malah merujuk pada ayat 32 surah An-Najm di atas, dibimbangi orang yang mengangkat dirinya pada tingkatan yang khusus, maqam tinggi atau apa-apa lain yang seumpamanya sebenarnya telah mensucikan diri sendiri dengan pengangkatan tersebut. Akad baku sendiri dah. Ngaku ulama lah, laku alim lah, laku pejabat Islam lah. Laku wali Allah dah. Padahal Allah dan Rasulullah telah melarang perbuatan itu dah. Demikian juga bagi tuan guru atau tuan mursyid yang mengangkat anak muridnya kepada tingkatan yang khusus, maqam tinggi atau apa-apa lain yang seumpamanya, dibimbangi dia sebenarnya telah mensucikan diri sendiri dengan perasa layak melakukan pengangkatan tersebut. Ni soalan masalah. Anak murid akak tok guru so, ni tok guru akak anak murid. Ni peringkat yang boleh sapa dah. Di sisi Allah. Setahu mana tahu dah. Padahal Allah dan Rasulullah telah melarang perbuatan itu. Ketiga, perbuatan membahagikan diri sendiri atau seorang itu kepada beberapa tingkatan atau maqam seperti awam, khusus yang khusus atau apa-apa lain yang seumpama membuka pintu kepada pelbagai lagi bid'ah seperti tingkatan syariat. Bagi orang awam hakikat, bagi orang khusus dan makrifah bagi orang yang khusus. Yang khusus lagi khusus. Kononnya keyakinan dan amal yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah hanyalah syariat bagi tingkatan orang awam saja. Adapun orang telah mencapai tingkatan hakikat, maka keyakinan dan amalannya adalah berbeza. Adapun orang telah mencapai tingkatan makrifah, dia adalah Allah. Allah adalah dia. Sampai tahap tu je berasa dah. Lepas tu beliklah. Dia kata wahdatul syuhud dah. Kecek tu kecek pun ngaku Tuhan dah. Dah lah ambil kerja Tuhan dah. Tak ada tentu kau ni wali Allah, tentu ni ahli syurga neraka. Tu kerja Tuhan dah, ni ambil ke dia dah. Ni dia ngaku Tuhan pula dah. Dari orang tanya je kata wahdatul syuhud dah. Penyaksian ada penyatuan penyaksian bukan wahdatul wujud. Orang tekan-tekan je kata wahdatul wujud. Peringkat tinggi mujah tak faham pula. Dia ada buah dia dah. Sehingga dia tidak perlu lagi memiliki apa-apa keyakinan tentang Allah. Dia tidak perlu beribadah kepada Allah. Siapa hak makrifah tinggi tak perlu semuanya beda. Ni pun ada juga dah. Oleh kerana itulah, jika seorang itu baru mengenai ajaran tasawuf atau baru memasuki mana-mana tarekat sufi, dia akan dapati hampir semua yang diajar diamalkan adalah selari dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Pemula ni ngaji tasawuf, ya betul lah ke dah. Ngaji kitab-kitab rendah dah. Hidayatus salikin fi sulukil maslakin muttaqin ko, Hidayatul musalli ko. Kitab-kitab tu hak yang ngaji ni kan. Kitab bos siapa Imam Ghazali, Ihyamuddin kau apa tu baru kitab syariat dah. Kitab peringkat awal baru tu dah. Peringkat tinggi dia tak cara dah benda gitu dah. Makrifah dah. Jadi memula tu ikut Al-Quran Sunnah lagi. Hanya apabila seorang itu sudah sekian lama duduk dalam ajaran tasawuf atau sudah sekian lama mengikuti mana-mana tarekat sufi, apa yang mereka ajar dan amalkan akan mula berbeza berbanding Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Mula nak ajar benda pelik lah. Tuan guru atau mursyid pembimbing akan memberitahu bahawa tingkatan atau makam sudah berbeza daripada orang awam. Maka apa yang diajar dan diamalkan sudah jadi berbeza juga. Semua ini berlaku secara bertahap-tahap dan penuh hikmah. Sehingga seorang itu tidak sedar dia sebenarnya sudah mula masuk ke wilayah bid'ah yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Ini benda-bendanya tak khabar dah.
Ringkasnya, orang berada pada tingkatan yang berbeza-beza memiliki syariat yang berbeza pula. Sebenarnya apa yang mereka lakukan ini telah ditanya dalam bentuk pengingkaran oleh Allah SWT. Allah tanya apa? Istifham ingkari kata dia. Tanya tu nak ingkar, bukan nak tanya tu nak suruh faham dah. Tapi maksud itu pengingkar ya. Ya, maksudnya Allah bertanya bukan kerana Allah tak tahu, tapi bertanya kerana mengingkari atau bagi menyatakan kesalahan apa yang mereka lakukan. Panggil istifham ingkari dah. Dan oleh Allah SWT dengan firman-Nya, am lahum syuraka. Annahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah walaula kalimatul fasl qudiya bainahum wa innaz zalimina lahum 'adzabun alim. Apakah mereka punya sembah-sembah selain Allah yang mensyariatkan bagi mereka daripada agama apa yang tidak diizinkan oleh Allah, sekiranya tidak ada ketetapan yang menentukan daripada Allah, itu telah mereka telah binasakan. Dan sesungguhnya orang yang zalim itu akan memperolehi azab yang amat pedih. Surah Asy-Syura, surah ke-42 ayat 21. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.